Jadi Pentagon dan SpaceX sedang berdepan ketegangan hebat mengenai sesuatu yang kini menjadi teras dalam peperangan moden, iaitu Starlink di medan perang. Pada kemuncak konflik Iran, pegawai-pegawai Amerika Syarikat bergantung kepada rangkaian satelit Elon Musk untuk menggerakkan segala-galanya daripada komunikasi di medan perang hinggalah operasi drone. Tetapi kini ada pertikaian baru, iaitu soal harga. SpaceX mengatakan pihak tentera telah membayar kira-kira $5,000 bagi setiap terminal untuk perkhidmatan yang menurut mereka sebenarnya bernilai lebih hampir kepada pakej $25,000 sebulan. Dan mereka mahu harga itu dinaikkan. Sementara itu, Pentagon pula membantah mengatakan harga yang dikenakan tidak sepadan dengan cara sistem itu sebenarnya digunakan, terutamanya untuk misi drone jangka pendek. Tetapi di sebalik pertikaian ini, terdapat realiti yang lebih besar. Tentera Amerika Syarikat kini sangat bergantung kepada satu syarikat swasta untuk sambungan penting semasa perang dan SpaceX menyedarinya. Sebab itulah, semasa peperangan, Kerajaan Amerika Syarikat akhirnya terpaksa membayar kenaikan harga yang dikenakan ke atas mereka. Tanpa alternatif sebenar yang berskala besar, para pegawai kini memberi amaran bahawa kuasa tawar-menawar sedang berubah dan berlaku dengan pantas. Dan bersama kita sekarang ialah Victoria Sampson, Pengarah Utama Keselamatan dan Kestabilan Angkasa untuk Yayasan Dunia Selamat. Baiklah, pertama sekali, adakah ini sebenarnya pertikaian harga atau adakah ini petanda bahawa Pentagon telah menjadi sangat bergantung kepada SpaceX dalam cara yang sukar untuk diubah? Saya rasa ia adalah kedua-duanya. Memang benar, pertikaian harga ini adalah pencetus kepada isu ini. Tetapi sebenarnya, pada masa ini, tiada alternatif lain kepada Starlink. Sekarang, Amazon telah melancarkan versi mereka sendiri yang dipanggil Amazon Leo. Dan saya rasa ia akan menjadi pesaing kepada Starlink dalam beberapa tahun lagi. Tetapi buat masa ini, ia masih belum setanding. Apa maksudnya untuk operasi ketenteraan jika satu syarikat komersial boleh menukar harga infrastruktur kritikal semasa perang di tengah-tengah konflik? Jelas sekali, kita baru sahaja melihat perkara ini berlaku. Betul, maksud saya ia bukan sesuatu yang baik, Anda tahu, dari segi kebebasan dan keupayaan bertindak sendiri untuk pihak tentera, jika mereka perlu sentiasa berunding semula dengan pihak komersial. Saya rasa ini juga menunjukkan betapa berkuasanya SpaceX sekarang dalam menguasai pasaran untuk perkara-perkara seperti ini. Tetapi, pihak tentera juga boleh sahaja berkata tidak, dari sebab mengapa mereka perlu bersetuju. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh SpaceX tentang mereka sebenarnya menggunakan kategori penerbangan untuk langganan Starshield itu memang boleh dipertikaikan. Dan saya rasa Pentagon bersetuju buat masa ini, tetapi mereka sedang mencari alternatif pada ketika ini. Betul, maksud saya awak kata mereka boleh saja kata tidak, tapi akhirnya itu akan menjadi gangguan besar kepada perang yang sedang berlangsung menentang Iran. Ia akan membuat Amerika Syarikat kelihatan lemah, boleh dikatakan begitu. Itu mengandaikan bahawa SpaceX akan berhenti membenarkan mereka menggunakan terminal-terminal itu. Maksud saya, Itu sesuatu yang mereka kata mereka akan lakukan, tapi saya rasa itu satu ketidakpastian yang Anda tak mau hadapi. sekarang Pentagon sedang berusaha membantu rakyat Iran mengatasi sekatan komunikasi yang dikenakan oleh kerajaan dan telah berselisih dengan SpaceX mengenai harga untuk rancangan menyediakan sambungan terus ke telefon bimbit dengan Starlink kepada orang ramai yang akan anda tahu serupa dengan perkhidmatan 5G. Jadi apa yang kita tahu tentang perkara itu? Dan adakah Starlink boleh menghadapi reaksi balas khusus mengenai isu ini? Sebenarnya, rakyat Iran sudah pun mempunyai akses kepada Starlink. Starlink telah diseludup masuk semasa protes pada bulan Januari. Itulah cara orang ramai boleh menggunakan internet. Dan Iran berjaya memalsukan isyarat terminal Starlink untuk menghalang orang ramai daripada menggunakannya. Jadi saya rasa memang sudah ada cara-cara yang mereka gunakan sebelum ini. Cuma sekarang, kerajaan AS pula yang berada di belakangnya dan cuba untuk membawa masuk terminal-terminal itu. Tapi maksud saya, sekali lagi, Starlink memang sudah digunakan oleh orang awam di Iran. Betul. Baiklah, Victoria Sampson, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami dan berkongsi pandangan itu. Sama-sama, terima kasih kerana menjemput saya.